Minasan konnichiwa. Bumi Sakura Channel no Nafisa desu. Dalam video ni, saya akan bercakap tentang kanji, iaitu salah satu tulisan bahasa Jepun. Tulisan bahasa Jepun termasuk hiragana, katakana dan kanji. Hiragana dan katakana dicipta di Jepun daripada tulisan kanji, manakala tulisan kanji berasal dari tulisan Cina yang disesuaikan dengan bahasa Jepun. Kanji adalah logogram, iaitu lambang atau huruf yang mewakili sesuatu perkataan. Jadi, berbeza dengan hiragana dan katakana yang hanya menunjukkan bunyi sebutan, setiap huruf kanji mempunyai maksud. Dalam bahasa Jepun, ada puluhan ribu kanji, tapi tak semua perlu dipelajari oleh orang biasa. Kerajaan Jepun telah menyenaraikan hanya sekitar 2,000 joyo kanji atau kanji yang selalu digunakan yang perlu dipelajari oleh pelajar di Jepun sebelum tamat sekolah menengah. Kebanyakan tulisan kanji bahasa Jepun mempunyai beberapa cara bacaan yang boleh dipecahkan kepada dua kategori. Onyomi adalah bacaan berasal dari Cina dan kunyomi adalah bacaan bahasa Jepun asli. Jepun mula mengimport kanji dari Cina sekitar abad ke-5 atau 6. Sebelum tu, bahasa Jepun tak mempunyai sebarang sistem tulisan. Katakan ada tulisan kanji ni yang bermaksud gunung. Bila tulisan kanji ni dibawa masuk ke Jepun, ada dua perkara yang berlaku. Yang pertama, orang Jepun mengaplikasikan sebutan gunung iaitu yama pada kanji ni. Yang kedua, orang Jepun juga mengimport sebutan asli Cina untuk huruf kanji ni, iaitu san. Hasilnya, huruf kanji ni akhirnya mempunyai dua bacaan yang berbeza, yama dan san. Yama adalah kunyomi dan san adalah onyomi bagi kanji ni. Yomi bermaksud bacaan. Jadi, kunyomi merujuk kepada sebutan bahasa Jepun asli untuk perkataan yang digunakan pada kanji. Manakala, onyomi pula diambil daripada sebutan bahasa Cina asal untuk huruf tu. Satu kanji boleh mempunyai beberapa onyomi. Ini kerana dalam sejarah di China, sebutan untuk satu huruf kanji berubah bergantung kepada dinasti dan wilayah. Jadi, pada setiap era, orang Jepun telah mengimport sebutan yang berbeza untuk huruf kanji yang sama ke dalam Jepun. Jadi, bagaimana tulisan kanji terhasil? Tulisan kanji boleh dikelaskan kepada 4 jenis berdasarkan cara ia dicipta. Yang pertama adalah shokemoji, iaitu kanji yang dicipta daripada lukisan yang menyerupai bentuk sesuatu objek yang boleh dilihat. Contohnya, kanji gunung, kanji pokok dan kanji ikan. Yang kedua adalah shijimoji, iaitu kanji yang dicipta daripada simbol. Ia adalah kanji yang menggunakan titik dan garisan untuk menyatakan sesuatu konsep atau idea abstrak yang susah untuk dijadikan lukisan. Bilangan kanji ni adalah sedikit. Contohnya kanji atas, kanji bawah dan kanji dalam atau tengah. Yang ketiga adalah kaimoji, iaitu kanji yang diperbuat dengan menggabungkan dua atau lebih kanji yang lain yang mempunyai maksud. Contohnya, kanji berehat adalah gabungan dari kanji orang dan kanji pokok. Ia memberi gambaran ada orang sedang berehat di sebelah pokok. Kanji suka pula adalah gabungan kanji perempuan dan kanji kanak-kanak. Dan kanji hutan adalah hasil gabungan 3 kanji pokok. Ia memberi gambaran dalam hutan ada banyak pokok. Yang keempat adalah keiseimoji, iaitu kanji yang dibuat dengan menggabungkan kanji yang mewakili makna atau komponen semantik dan kanji yang mewakili sebutan atau komponen fonetik. Lebih daripada 80% kanji adalah jenis tulisan ni. Unsur fonetik berasal daripada sebutan kanji dalam bahasa Cina, iaitu onyomi. Satu contoh keiseimoji adalah kanji ni, yang bermaksud hari cerah. Jika anda lihat pada bahagian kiri kanji ni,
anda akan nampak komponen yang memberi petunjuk tentang makna akar kanji ni. Jika anda lihat pada komponen di sebelah kanan kanji ni, anda akan nampak komponen yang berfungsi sebagai penunjuk cara menyebut kanji ni. Bacaan Cina atau onyomi bagi kanji ni adalah se. Dan bila anda lihat kanji ni sebagai satu komponen dalam kanji lain, ia memberi petunjuk bahawa kanji tu disebut sebagai se. Seperti yang anda lihat, contoh-contoh kanji ni tiada kaitan langsung antara satu sama lain secara semantik. Mereka hanya mempunyai persamaan dari segi sebutan. Hiragana dan katakana hanya menunjukkan sebutan sesuatu perkataan. Tapi, kanji menyampaikan maksud perkataan dan ia membantu untuk membezakan perkataan yang mempunyai sebutan yang sama. Sebagai contoh, dalam bahasa Jepun, perkataan hana boleh membawa maksud bunga dan juga hidung. Tapi, jika hana ditulis dengan tulisan hiragana, ia tak memberi maklumat hana yang mana satu yang dimaksudkan. Adakah bunga atau hidung? Kita tak tahu sebab hiragana hanya menunjukkan macam mana nak sebut perkataan tu. Tapi dalam tulisan kanji, maksudnya sangat jelas. Sebab setiap huruf kanji mempunyai maksud. Kanji hana yang pertama bermaksud bunga dan kanji hana yang kedua bermaksud hidung. Sebab inilah kanji sangat penting dalam bahasa Jepun. Ada banyak perkataan bahasa Jepun yang mempunyai sebutan yang sama tapi maksud yang berbeza. Kanji juga membuatkan bahasa Jepun mudah untuk dibaca. Jom tengok satu contoh ayat. Baris pertama ditulis tanpa kanji dan baris kedua ditulis dengan kanji. Maksud ayat ini adalah, mak saya suka bunga. Haha wa hana ga suki desu. Disebabkan bahasa Jepun ditulis tanpa jarak, tanpa kanji susah untuk kenal pasti setiap perkataan. Susah untuk tengok kat mana perkataan berakhir dan kat mana perkataan baru bermula. Dengan penggunaan kanji, anda boleh faham maksud ayat ni dengan cepat. Belajar kanji mungkin mengambil masa yang panjang dan nampak sangat kompleks. Tapi, kalau anda hafal kanji asas dengan teknik yang efektif, anda akan dapat belajar dengan lebih cepat. Anggap ia seperti teka-teki untuk diselesaikan supaya anda rasa lebih seronok untuk belajar kanji. Okey, itu saja untuk hari ini. Mite kurete arigatou gozaimashita. Moshi nanika wakaranai koto ga attara komentou ran de kiite kudasai. Channel 登録、いいね、シェアお願いします。じゃあまたね。